apa nama, tapi nampak ilmu yang pada malam ini perlu kita dalami juga ataupun sekurang-kurangnya kita faham supaya dia punya ilmu ni boleh kita sampaikan kepada kita punya customer-customer yang sedia ada ataupun yang belum, untuk mereka faham tentang keperluan. Kenapa mereka perlunya ada satu ilmu yang disebut sebagai harta pusaka ni. Ada satu contoh, ada satu artikel yang saya nak kongsikan. Saya share satu artikel ni. Sebelum kita mulakan, ambil masa 2-3 minit ni. Okey, ada satu artikel ni. Disebut sebagai, boleh nampak tak? Kalau nampak, say I. Oh, semua mock dah. Tak apa-apa. Okey, ada satu artikel. Ai. Alhamdulillah. Terima kasih respon. Ada satu artikel ni yang menyebut bahawasanya ada sebanyak ada sebanyak 60 bilion harta orang mati dibekukan. Kenapa? Atas faktor tidak boleh dikeluarkanlah, atas faktor undang-undang syariah yang termaktub dalam Malaysia ni lah. Ini sebenarnya amat merisaukan kita. Kenapa? Sebab harta tu tidak boleh diwarisi kepada orang yang sepatutnya, orang yang sewajarnya. Kalaulah mereka tahu tentang ilmu perancangan kewangan melalui pembahagian harta pusaka ni, sebenarnya benda ni boleh dikurangkan. Sebab itu pada malam ini kita akan belajar tentang selok-belok dari segi perundangan, dari segi terma-terma yang perlu kita pelajari dan wajib kita ketahui sebagai seorang ejen takaful, yang sesungguhnya benda ini tidak lari daripada ilmu yang dikatakan sebagai satu compulsory, mandatory untuk kita faham dan mengerti supaya kefahaman itu boleh disebarkan kepada rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat kita di luar sana. Dan artikel yang kedua yang saya nak kongsikan sebelum kita mulakan seterusnya adalah, tahukah anda daripada 60 bilion harta yang beku ni, ini amat menjadikan lah. Amat menjadikan. Tahukah anda 9 daripada 10 tu, daripada 70 bilion tu, harta beku di Malaysia adalah terdiri daripada dimiliki oleh harta pusaka umat Islam tu sendiri. Just imagine. Punya banyak kan. Maknanya bangsa kita ni, orang yang lain ada cuma dalam lebih kurang 10% tu, tidak menjadi satu halangan untuk mereka untuk keluarkan duit yang ada dekat akaun yang dibekukan ini tadi. Jadi perlunya ilmu kefahaman pada ini kita sebagai seorang ejen, orang yang kehadapan, sebagai seorang frontliner untuk membantu kefahaman masyarakat itu perlu disampaikan tentang maklumat harta sepancarian harta pustaka ni. Jadi tanpa melengahkan masa, pada hari ini kita akan menjemput. Tapi sebelum tu ada satu permintaan kepada rakan-rakan semua. Permintaan ini, kalau you all kita serius untuk menghadiri majlis ilmu yang begini kan, saya minta kalau boleh tuan-tuan boleh tak buka kamera untuk kita pastikan ilmu pada malam ini kita dapat serap sepenuhnya, supaya ilmu kita dapat tu dan seolah macam kita ni bertalaki kepada seorang yang pakar, supaya ilmu yang disampaikan tu sampai apa yang dia cuba sampaikan. So mohon kerjasama tuan-tuan supaya lebih fokus untuk mendengar pencerahan kepada orang yang kita sampaikan, orang yang kita jemput pada malam ini, yang bukan calon-calon orang yang sebenarnya. Amat bertua. Ini bukan ini satu kesempatan yang cukup bernilai yang kita kena hargai, supaya malam ni adalah malam yang perlu bermaknalah untuk kita hadir kelas berkenaan tajuk pada malam ni lah. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Kak Awa untuk menyampaikan ilmu beliau. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Nampaknya Tuan Moderator dah menyampaikan banyak info-info yang saya nak sampaikan lepas ni. Okey, tak apa. Mohon saya share screen boleh? Boleh. Sebentar ya. Ya. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Gemilang Empire. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya ada nampak beberapa muka yang very familiar. Harap-harap yang pernah mendengar saya penceramah tu tidak jemu untuk mendengar taklimat saya pada hari ini, ya. Baiklah, tajuk taklimat saya pada malam ini adalah perancangan dan pengurusan harta Islam, rancang kerana sayang. Tadi Tuan Moderator Eddie Ramli telah memperkenalkan diri saya. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya pergi ke slide seterusnya. Okey, baiklah, intro. Okey, boleh tak sebelum tu saya nak minta tolong sesiapa dekat sini share siapa yang pernah dengar tentang isu pewarisan kat Malaysia ni? Boleh tak? Kita two way lah kan? Kita santai-santai malam ni, kita two way communication. Pernah tak dengar pasal isu pewarisan, orang ni tak settle dia punya harta pusaka, orang ni bergaduh, yang mak mertua halau menantu, ada tak pernah dengar tak? Ya, selalu masuk metro. Okey. Selalu dengar. Okey. Pernah juga dengar dekat Mahkamah. Sebab cerita-cerita ni sebenarnya lebih teruk daripada drama TV yang kita tengok masa saya pun tak tahu TV3 tu rancangan drama dia tu lebih teruk. Kalau ada masa nanti lepas ni saya akan sharekan bagaimana kritikalnya kisah-kisah isu pewarisan Indonesia. Baiklah, kalau kita nak tengok, saya start dengan COVID. Okey, ini adalah COVID. Okey, kalau kita nak tengok kan sebenarnya perkaitan antara COVID-19 ni dan pewarisan, isu pewarisan. Virus COVID ni sebenarnya adalah satu mikroorganism ataupun satu virus, sejenis virus yang sebenarnya besar. Tapi walau macam mana besarnya pun, kita tetap kena melihat virus ini melalui mikroskop. Okey, sebab saya bukanlah seorang doktor ataupun seorang saintis, tapi memang mikroorganism seperti ini memanglah kita bila nak melihat ciri-ciri virus ni, kita memang kena melihat daripada menggunakan mikroskop. Okey, kalau kita boleh tengok, okey. Geli tak kalau tengok virus macam ni? Mesti semua geli kan? Okey. Kalaulah kita boleh kaitkan isu pewarisan ni sama juga macam COVID. Okey. Kalau COVID sekarang ni government kata okey, jaga SOP, kerap basuh tangan, gunakan mask apa semua. Sebenarnya isu pewarisan ni pun kita tak nampak. Macam juga COVID. Kita tak nampak dia, tiba-tiba je kita dengar, okey, macam minggu lepas saya dah melalui 3 orang rakan rapat saya yang meninggal. Okey, meninggal kerana COVID. Okey, tak termasuk lagi dengan rakan-rakan sekolah, rakan-rakan saudara-saudara lain. Okey, sebab kita sebenarnya macam isu pewarisan kita tak nampak sebenarnya. Kita tak nampak sebab macam isu pewarisan kita nampak selepas dia meninggal. Tetapi ada juga yang dikurniai oleh Allah boleh nampak semasa hidup. Okey, semasa hidup. Jadi kalaulah kita boleh nampak lah macam ni, kita boleh lari. Kita boleh lari daripada virus-virus yang kita tengok ni macam geli kan kita tengok. So kalau kita boleh nampak, kita boleh lari. Tapi sama juga macam isu pewarisan, kita tak boleh lari. Jadi ramai umat Islam di Malaysia ini sebenarnya tak tahu apa yang mereka tak tahu sebenarnya. Okey, kita tengok dekat sini, dia macam snowball ya. Bermula daripada tahun 2006. Sebanyak 38 bilion harta terbeku, dia turun, dia jadi snowball. 42 bilion, 52 bilion, 66 bilion, 70 bilion dan yang paling terbaru sekali ialah 73 bilion. Jadi bayangkan faktor kenaikannya adalah sebanyak 4.46%. Okay, bayangkan betapa ruginya umat Islam di Malaysia ini. Sebab kerana apa dia rugi? Okay, sebab ini adalah statistik tahun 2013, 66 bilion harta terbeku. Kenapa saya kata rugi? Sebab 90% milik orang Islam. Macam yang tadi Tuan Moderator kata 9/10 adalah milik orang Islam. Betul. 90% adalah milik orang Islam. Jadi bila kita kata harta terbeku,
maksudnya harta tu masih lagi di bawah nama tok nenek moyang kita ataupun arwah ibu bapa kita. Tidak diuruskan, tunggu sampai 10 tahun, 20 tahun, dan yang rugi siapa? Yang ruginya adalah orang Islam. Okey, tak dapat dizakatkan, tak dapat dimanfaatkan, tak dapat dijual, tak dapat disewa, tak dapat buat apa-apa pun. Okey. Dan di sini ada sebenarnya satu research daripada Credit Suisse Global Report yang mengatakan pewarisan adalah punca kekayaan. Okey, bukan semua macam Mark Zuckerberg, bukan semua macam Alibaba. Okey, sebab mereka adalah self-made millionaire. Tapi sebenarnya 52% sehingga 81% punca kekayaan adalah disebabkan pewarisan atau pemindahan generasi. Okey, ini research ni dibuat oleh Credit Suisse Global Wealth Report, bukan kita dapat daripada mana-mana report lain. Okey, tetapi di Malaysia ni pewarisan adalah punca pembekuan. Okey, kenapa saya kata punca pembekuan? Sebab daripada 70 ataupun 66 bilion harta terbeku tersebut, 90% harta terbeku adalah harta tanah. Okey, saya nak tanyalah dengan tuan-tuan perempuan. Kalau kita pergi ke Kampung Baru, kalau kita pergi ke kampung-kampung kita, kebanyakan ada tak yang kita nampak ataupun kita dengar cerita, oh ini Tok Ngah punya, ini Tok Uda punya, ataupun dekat Kampung Baru. Kampung Baru sekarang ni kita tengok tanah lot yang berukuran 800 kaki dimiliki oleh 114 waris. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkan macam mana nak uruskan tu. Sebab bila meninggal dapat pada isteri, pada anak-anak. Meninggal pula anak-anak, pergi pula pada cucu, pergi pula pada cicit. Jadi itulah sebabnya 800 tanah lot 800 kaki persegi dipunyai oleh 114 orang, 14 nama. Ada juga yang di tanah Kampung Baru 11,000 square feet dipunyai oleh 850 orang waris. Jadi bayangkanlah betapa ruginya umat Islam sekarang kerana tidak merancang semasa hidup. Okey. Sebenarnya, saya nak share beberapa artikel kat sini. Di sini saya rasa memang ramai dah pernah nampak isu arwah Tan Sri Jamaluddin Jarjis di mana ibunya menuntut hak faraid sebanyak 1/8 dan jumlahnya sebenarnya adalah 350 juta. Okey, 350 juta takkanlah tak nak claim kan? So, kalau difikir-fikirkanlah, seorang perempuan, seorang ibu yang berumur 86 tahun, okey, yang atas wheelchair dan sebenarnya dia bukanlah seorang yang orang kata biasa-biasa. Mak arwah ni pun sebenarnya orang yang berada. Tetapi tuan-tuan fikir, agak-agaklah ada tak penasihat 25% di belakang makcik ini? Kita jangan kita jangan abaikan penasihat 25% ataupun kita panggil penasihat sebantal. Okey. Di sini kita tengok juga dua anak Jin Samsudin Saman adik sendiri. Okey, kita semasa kecil kita main kat parit, kita main kat sungai, kita rapat, kita selalu berhubung. Tapi dekat sini kita nampak adik-beradik yang sama membesar bersama pun boleh berebut menyaman sesama sendiri. Okey. Dan di sini ialah satu kes di mana Pak Cik Kasim ni ada tak orang Negeri Sembilan dekat sini. Okey, ini berlaku di Negeri Sembilan. Okey, di mana Pak Cik Kasim ni telah menukarkan nama rumahnya kepada anak perempuannya dengan harapan supaya apabila Pak Cik Kasim ni meninggal, tak adalah anak perempuannya akan melalui proses-proses yang amat sulit dan amat sukar. Okey, tetapi malangnya macam saya kata tadi, terdapat penasihat 25% yang mempengaruhi anaknya supaya menjual rumah tu. Jadi bila jual rumah tu, apa yang jadi? Terpaksalah Pak Cik Kasim dan isterinya keluar daripada rumah tu. Sebab dia membuat hibah yang menjadi hiba. Okey, kenapa saya kata hiba? Sebab dia menukarkan nama semasa hidup kepada anaknya. Okey, dia telah menggunakan instrumen yang orang kata tak berapa betul lah. Sama juga dengan tanggang moden ni,
Ini Pak Cik Daud yang berada di Melaka. Okey, kita boleh baca sendiri. Kalau tak nanti saya sampai pukul 1 pun saya tak habis kan. Ada 100 slide ni, boleh tunggu tak? Okey. Boleh. Tapi Puan, itu kan semuanya masalah-masalah orang kaya. Okey, kalaulah kata masalah orang kaya, kita tengok dekat artikel sini, huru-hara merebut kapcai. Okey, huru-hara merebut kapcai. Orang yang tidak berduit pun akan berebut. Okey, dekat kes 1 kita tengok yang berebut periuk belanga. Okey, kenapa dia berebut periuk belanga? Sebab periuk belanga tu adalah set yang digunakan untuk memasak. Sebab dia jadi caterer, dia menggunakan periuk belanga tu untuk memasak. Dan sekarang saya rasa ramai juga yang ada di dalam sesi Zoom ni yang mempunyai periuk-periuk seperti Le Creuset yang berharga beribu-ribu. Okey, kemungkinan periuk seperti itu juga akan menjadi rebutan. Okey, sebab ini adalah masalah di segenap lapisan. Bukanlah orang kaya saja ataupun bukanlah orang yang tidak berduit. Dalam kes 2 adalah kes di mana dia berebutkan Honda Cup yang bernilai tak lebih daripada 1,000 pun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bayangkanlah, kita cakap alah nanti takkanlah anak-anak saya nak berebut, takkanlah diorang pun dah ada rumah sendiri, dah ada harta sendiri. Tapi seperti yang saya sendiri lalui, kes pelanggan saya di mana dia menghibahkan rumahnya yang berada di Tapah sebanyak RM250,000. Okey. Makcik ni dia tidak berkahwin dan dia telah menghibahkan rumahnya kepada anak saudaranya. Okey, adik-beradiknya ada yang arkitek, ada yang profesor, ada yang lecturer. Dia ada 6 orang adik-beradik dan ada juga yang biasa-biasa. Tapi malangnya setelah meninggalnya makcik tu, adik-beradik dia yang profesor, arkitek dan doktor itulah yang berebut dan mencabar kenapa rumah di Tapah tu yang berharga RM250,000 tu direbut. Okey, kenapa agaknya? Okey, itu menjadi persoalan. Okey, kita boleh ni. Okey, jadi apabila terjadinya begitu, okey, kalau orang yang berduit ni, dia boleh cakap, okey, I'll see you in court. Tapi kalau orang yang tak berduit ni boleh menjadi putus silaturahim, berbunuh-bunuh. Ini adalah kes di Penang di mana adik membunuh abang kerana tanah pusaka. Tuan-tuan perempuan jangan main-main dengan pusaka ni. Kita saya harap selepas habisnya sesi ini, tuan-tuan dan puan boleh berkongsi dengan masyarakat di luar sana betapa pentingnya membuat perancangan harta dan pengurusan pusaka. Baiklah, ini saya rasa ramai yang tahu kisah arwah abang. Saya tak perlu cerita dengan lebih lanjut. Di sini adalah kes di mana seorang ahli perniagaan, kalau dulu-dulu masa zaman MAA Takaful dulu, saya ingat lagi kalau ada buat dinner KEB Group, kita akan buat dekat Royal Bintang nama dia. Royal Bintang. Okey, saya pun dah tak ingat. Okey. Dulu-dulu pemilik grup hotel chain itu adalah yang seperti yang tertera di slide ini. Okey, beliau telah membuat wasiat kepada 4 orang isteri dan 20 orang anak. Harta dia tak banyak, 1 bilion aja. Tetapi malangnya setelah meninggalnya ahli perniagaan ini, isteri dan anak-anaknya mencabar wasiat tersebut. Dan apabila wasiat dicabar, maka jatuhlah semua harta-harta tu dibahagi mengikut faraid. Sebab dalam Islam tiada wasiat. Seperti yang dinyatakan dalam hadis sahih ni, tiada wasiat kepada ahli waris. La wasiatan li waris. Okey, tiada wasiat untuk waris. Kenapa? Sebab waris-waris telah dinyatakan di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Ayah mendapat 1/6, ibu mendapat 1/6. Isteri mendapat 1/8 dan jika ada anak lelaki dan anak perempuan dalam nisbah 2, nisbah 1. Jadi kalau mereka yang membuat wasiat perlulah mendapat keizinan daripada ahli waris-waris yang lain. Okey, dan dalam penyelidikan ini hanya 2 daripada 20 kes waris yang setuju untuk bermuafakat. Jadi bayangkan
masa kita hidup kita cakap okey nanti kalau ayah dah tak ada rumah ni nak bagi pada mak, yang rumah yang macam ni nak bagi dekat anak, gitu kan. So lepas meninggal je yang anak-anak lain, sebab anak-anak lain tu semua dah dapat habuan sebenarnya. Bila diorang dah berkahwin, ayah pun maybe dah bagi sebahagian daripada cash pada anak-anak yang dah berkahwin tadi. Diorang pun bila diorang berkumpul untuk nak mengesahkan wasiat tersebut, anak-anak tu mungkin akan cakap, Tuan Yang Arif, saya ni pun ahli waris dia juga, takkan tak dapat apa-apa. Jadi wasiat yang dibuat oleh ayahanda tu tadi tu terpaksalah mendapat keizinan daripada waris-waris lain. Okey, masalah harta pusaka ni sebenarnya ada dua saja. Okey, dua. Yang pertama urusan tuntutan. Dan yang keduanya ialah urusan pembahagian. Okey, kita tengok dekat sini. Apakah masalah urusan tuntutan? Yang pertama, siapa yang nak tuntut? Yang kedua, macam mana nak tuntut? Dan yang ketiga, di mana nak tuntut? Okey. Dan punca masalah-masalah tuntutan ni sebenarnya kita boleh rumuskan dengan 4 sebab. Yang pertama ialah S. S ialah sikap dan kejahilan waris. Kadang-kadang waris-waris ni selepas meninggal diorang mengambil sikap acuh tak acuh, mengambil sikap sambil lewa. Dia kata alah nantilah, nanti sampailah 20 tahun. Pada bulan Februari yang lalu saya ada menerima satu kes pusaka di mana ayahnya telah meninggal selama 35 tahun. Okey, barulah nak menguruskan. Jadi tuan-tuan puan bayangkan apa yang jadi pada harta yang selama 35 tahun tak diuruskan tu. Okey? Dan seterusnya kita tidak faham maksud harta dan pusaka. Okey, nanti selepas ini saya akan terangkan. Yang tadi tu sikap dan kejahilan waris. Tujuan kita untuk menguruskan harta pusaka dengan cepat, salah satu sebabnya kita tak naklah waris-waris kita termakan harta yang batil. Okey, salah satu contoh saya ingin cite kat sini. Contohlah kata rumah ditinggalkan. Okey, ada 4 orang adik-beradik, yang adik-beradik lain kata okey abang Long settlekanlah rumah ni. Okey, abang Long pun settlekanlah rumah tu, dan dia kata okeylah, saya nak wakafkanlah rumah ni kepada tahfiz. Okey, tapi dia membuat keputusan tanpa mendapat persetujuan daripada adik-beradik dia yang lagi 3 tu. Okey, jadi adakah dia memakan harta yang batil? Dan ini adalah sebenarnya yang diajar oleh salah seorang ustaz. Buat pengetahuan semua, saya juga adalah penceramah untuk Wakaf An-Nur, iaitu anak syarikat Johor Corporation. Jadi ustaz di situ pun mengajar saya kalau ada condition macam tu, kalau ada situasi sebegitu rupa, maka yang abang Long tadi sebenarnya walaupun niat dia adalah baik, it's a noble thing to do, nak wakafkan rumah, sebab pada fikiran dia mewakafkan rumah tu boleh memanjangkan sedekah jariah arwah ibu bapanya. Tetapi kesilapan yang telah dilakukan ialah sebenarnya tidak mendapat izin waris-waris lain. Sebab bila meninggalnya seseorang itu, harta tu menjadi pusaka. Okey, ini yang tadi saya kata peti, tidak faham harta dan pusaka. Bila jadi pusaka, ada hak waris-waris yang lain. Yang ketiga ialah tidak faham operasi proses pengurusan. Okey, ada yang bila si mati meninggal, waris-warisnya tak tahu pun mana nak pergi. Nak pergi ke High Court ke, nak pergi ke Mahkamah Syariah ke, ataupun nak lantik peguam ke, atau nak pergi amanah raya ke, kita pun confused. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada peluang lah, cubalah tanya dengan waris-waris tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah mereka ni anak-anak tuan-tuan perempuan ni dah besar. Tapi kalau yang kecil-kecil lagi, takkan kita nak tanya kan. Tapi selepas ni cubalah tanya. Katalah Abang Long, kalau apa-apa jadi pada mak atau ayah, Abang Long tahu tak mana nak pergi? Saya boleh garanti 99% anak-anak kita tak tahu. Sebab ini adalah perkara yang kita tak bincang setiap hari. Kita tidak diajar di sekolah pun macam mana nak uruskan pusaka. Okey? Dan yang penghabisan punca masalah tuntutan ialah peruntukan kos.
Okey, kos dan masa. Tak ada orang yang di Malaysia ni yang terfikir untuk memperuntukkan kos dan masa. Ada orang, ada waris yang ada duit tapi tak ada masa. Ada masa tetapi tak ada duit. Ada masa dan ada duit tapi just couldn't care less. Tak peduli. Tapi ada juga yang tak ada dua-dua, tak ada masa dan tak ada duit. Jadi kita sebagai pemilik harta adalah tanggungjawab kita untuk memperuntukkan kos dan masa supaya waris-waris kita nanti senang. Tak perlu melalui proses-proses yang sukar. Okey, yang tadi saya cerita pasal tidak faham harta dan pusaka. Okey, di sini kita boleh tengok semasa kita hidup namanya harta. Kita nak buat apa saja dengan harta kita, nak sedekah ke, nak zakat ke, nak wakaf, nak jual beli, nak buat amanah, nak hibah. Saya nak tanyalah dekat salah seorang kat sini kan. Kalaulah kata, contohlah admin. Okey, admin. Akak nak tanya admin Admin ada ke? Nampak nama admin je sini. Kalaulah kata admin nak beli handphone. Okey. Admin tanya tak dengan mak dengan ayah? Sebab mak dengan ayah kan waris faraid kan? Admin tak ada Okey, saya tanya dekat moderator lah. Ya. Saya tanya kat moderator, Cik Ramli. Saya nak tanya, kalau Cik Ramli nak beli handphone lah kan? iPhone lah contoh. Agak-agak tanya tak dengan waris faraid Cik Ramli? Sekarang tak tanya, beli sendirilah. Betul. Betul. Sebab konsepnya apabila kita hidup namanya harta. Kita tak perlu tanya siapa-siapa pun, kita boleh buat apa saja dengan harta kita. Tetapi apabila bertukar status, mati, kita perlulah melalui pintu-pintu perolehan kuasa, pentadbiran dan pembahagian. Dan bila menjadi namanya pusaka, perlulah melalui proses-proses yang tersebut. Yang pertamanya, kos ke bumi. Okay, kos ke bumi adalah kos si mati. Yang kedua ialah perlulah menyelesaikan hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah ni maksudnya kalaulah kata si mati ada hutang puasa ataupun tak pergi haji lagi ataupun hutang zakat, okey. Dan yang seterusnya hutang kepada manusia. Kalau kata hutang kepada Allah ni kita mudah sikit sebab kita boleh membayarnya dengan fidyah, kita boleh buat badal haji, kita boleh langsaikan hutang-hutangnya yang lain. Tapi hutang pada Allah lah maksud saya. Tapi kalau hutang ni pada manusia, macam mana agaknya tuan-tuan dan puan-puan nak determine hutang kepada manusia tu? Kadang-kadang kita pun sendiri tak tahu. Okey, kadang-kadang kita pun sendiri tak tahu si mati ni ada hutang pada siapa, ada hutang banyak mana, kita pun tak tahu kan. Okey. So dalam Islam pun sebenarnya apabila meninggalnya si mati ni, arwah ni, perlulah disegerakan 3 perkara. Yang pertama, pengurusan jenazahnya. Yang kedua, selesaikan hutang-hutangnya. Dan yang ketiga, perlulah menguruskan pusakanya. Sebab macam yang saya cakap tadi, kita tak nak, yang pertamanya kita tak nak waris-waris kita memakan hartanya batil. Yang kedua, kita tak nak hutang-hutang tu tak terlangsai. Okay? Selepas dah selesaikan hutang-hutang pada Allah dan hutang pada manusia, sekiranya terdapat tuntutan harta sepencarian. Okay? Selesaikan dulu tuntutan harta sepencarian. Dan juga sekiranya si mati ada membuat wasiat 1/3. Okay. Di sini saya akan terangkan konsep wasiat 1/3 di slide saya yang lain. Tetapi untuk secara ringkasnya, wasiat 1/3 ni hanyalah kepada yang bukan waris. Okey, mungkin nak bagi pada anak angkat, mungkin nak bagi kepada tahfiz ataupun masjid. Dan wasiat ini sebenarnya adalah untuk tujuan amal jariah. Okey, selesaikan wasiat 1/3, barulah kalaulah ada bahagian-bahagian faraid, selesaikan bahagian faraid. Tetapi boleh juga kalaulah ada pihak-pihak yang taharuj. Taharuj maksudnya melepaskan bahagian dia orang bermufakat, barulah bahagi mengikut mufakat. Okey, di sini saya boleh tunjukkan kronologi agihan pusaka. Okey, selepas kita menguruskan mendapatkan perolehan kuasa, pentadbiran dan pembahagian. Okey, asingkan dulu hibah, wakaf dan amanah, keluarkan kos ke bumi, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Selesaikan tuntutan harta sepencarian dan juga wasiat 1/3. Dan selepas itu faraid.
Okey, kita tengok dalam bentuk angka sebab kadang-kadang kita tak boleh nak bayangkan kalau tak tengok angka. Katalah pusakanya berjumlah 1.2 juta. Okey. Kita ada buat si Mati ada membuat hibah, wakaf dan juga amanah. Jadi dia terkeluar daripada pusaka. Kos ke bumi sebanyak RM2,000. Hutang kepada Allah, dia ada tidak lagi mengerjakan haji, jadi kita buat badal haji untuk dia. Zakat yang terhutang adalah sebanyak RM12,500 dan puasanya kita membayar fidyah sebanyak RM3,000. Hutang kepada manusia. Okey, jangan ingat kalau kita ada hutang dengan bank kita boleh buat tak tahu je ya. Okey, hutang kredit kad. Contohlah si Mati ni ada hutang kredit kad sebanyak RM30,000 dan hutang kereta sebanyak RM50,000. Okey. Dan bakinya tu setelah ditolak-tolak adalah RM747,500. Isteri arwah pula ada membuat tuntutan harta sepencarian. Jadi kena bahagi dua dulu. Dapatlah RM373,750. Dan arwah juga ada membuat wasiat 1/3 kepada tahfiz ABC. So maka 373 tadi dibahagi pula pada 3. Jadi wasiat 1/3 ialah sebanyak 124,583. Jadi yang 373 tadi ditolak dengan 124,000, ada baki 249,167. Maka inilah yang diberi mengikut bahagian-bahagian faraid. Bukanlah dapat ambil dulu bahagian faraid, barulah cerita pasal hutang later on. Jadi siapa yang nak settlekan hutang? Okey. Kalau muafakat, okeylah, kita boleh muafakat. Dan tadi saya ada cerita tentang peruntukan kos dan masa. Okey. Kalau ada dinyatakan dalam Akta Probate and Administration Act 1959, di mana ada menyatakan sesiapa sahaja yang menguruskan pusaka boleh charge semaksima sebanyak 5%. Okey. Kalaulah di pejabat pusaka kecil mengikut Akta Pusaka Kecil 1995 sebanyak 0.2%, dan kita boleh menggunakan khidmat-khidmat peguam, trustee dan juga service provider yang lain. Okey. Saya nak share dekat sini. Operasi pengurusan pusaka. Tadi STOP kan? S, sikap dan gejala waris. T, tidak faham harta dan pusaka. Sekarang kita pergi ke O pula. Contohlah kata dekat sini saya nampak. Ya. Awas saja. Selingat siapa yang conteng tadi tu minta padam kita macam mengganggu sikit pandangan tu kan. Dan yang kedua, kepada rakan-rakan yang ingin bertanya soalan, tuan-tuan dibenarkan untuk tulis dalam dekat mesej tu untuk tuan mengajukan sementara ada kemuskilan sebelum sepanjang sesi ini berjalan, tuan-tuan boleh mengajukan sebarang bentuk soalan lah. Ya, betul. Sementara mungkin akak boleh jawab lepas ni lah. Ya, betul. Okey, kita teruskan. andaikan. Boleh saya teruskan? Ya, boleh teruskan. Okey. Kita andaikan Encik Ali ni dia ada rumah, dia ada syarikat, dia ada tanah yang mengeluarkan hasil, dia ada EPF, dia ada juga wang tunai. Okey, dia ada ASB, dia ada kereta, dia ada tabung haji dan berbagai-bagai harta lagi. Mungkin ini adalah yang kita panggil harta yang berdaftar. Tetapi kemungkinan juga dia mempunyai harta yang tidak berdaftar. Contohnya, saya ada pelanggan yang membuat hibah untuk handbag Birkin dia. Sebanyak 10 buah handbag Birkin. Okay. So itu adalah contoh-contoh harta yang tidak berdaftar. Barang kemas yang kita pakai juga adalah harta yang tidak berdaftar. Okey, semasa kita hidup, ada juga transaksi yang memerlukan kita untuk pergi ke bank. Jadi, bank kata, okey, Encik, apakah nombor akaun? Kita pun bagilah nombor akaun. Okay, dia cek. Okey, betul. Saya nakkan identification boleh? Kita pun bagilah kita punya IC. Okey. Lepas dia dah cek, okey, nama IC semua betul, akaun number semua betul, belong kepada so and so.
Dia kata, okey, cik, saya kena verify. Verify yang ketiga ialah cap jari. Okey. Walau masa kita hidup pun ada akta yang melindung pemilik harta untuk daripada harta-hartanya diambil oleh orang lain ataupun ditransaksi oleh orang lain. Apatah lagi lah kalau katalah kita dah meninggal. Okey. Kita akan membawa semua kuasa-kuasa tersebut ke alam barzah. Okey, jadi bagaimanakah waris nak mempusaka harta-harta yang ditinggalkan tadi? Okey, jadi saya nak share dekat sini. Pintu, ada 3 pintu semua sekali. Okey, tadi saya kata masalah tuntutan ada 2, kan? Jadi dekat dalam operasi pengurusan pusaka ni ada pula 3 pintu. Pintu yang pertama ialah pintu kunci kuasa. Okey. Sekiranya lah tuan-tuan dan puan-puan ada kata si mati ini mempunyai harta sebanyak 2 juta ke atas, maka pengurusan pusakanya ialah di Mahkamah Tinggi. Okey, Mahkamah Tinggi akan mengeluarkan grant of probate ataupun letter of administration. Yang kedua, katalah kata si mati ni dia mempunyai 2 juta harta ke bawah, tetapi wajib ada hartanah. Maka pengurusan pusakanya ialah di Pejabat Pusaka Kecil yang terletak di JKPTG. Okey. Pejabat Pusaka Kecil akan mengeluarkan surat kuasa mentadbir dan perintah pembahagian. Okey. Tetapi puan, saya ni ada duit cash je, ada kereta je dan tak sampai pun RM600,000. Okey, kalau tak sampai RM600,000, boleh diuruskan di amanah raya dan amanah raya pun akan keluarkanlah perintah amanah raya ataupun arahan amanah raya. Okey. Jadi saya nak tanya satu soalan cepu cemas kat sini. Agak-agaklah kalaulah waris yang membuat pengurusan ni agak-agak kena duit ke ataupun percuma? Saya nak tanya, boleh tak tolong jawab? Boleh tak tolong share kat dalam chat? Okey, perlu duit. Betul. Ramai yang jawab perlu duit. Okey. Jadi, kalaulah tuan-tuan perempuan kata perlu duit, maka kenalah sediakan pakar, duit dan juga wasi. Sebab memang dah diunjurkan dalam, macam saya kata tadi, dalam Akta Probate Administration Act 1959, Section 43, Subsection 1 yang mengatakan sesiapa sahaja yang menguruskan pusaka boleh charge up to 5%. Okey, katalah contoh, puan saya ada 2 juta, agak-agak berapa yang boleh di-charge oleh peguam? Okey, agak-agak berapa? 2 juta kali 5%. 100,000 tuan-tuan dan puan-puan. Okey, 100,000. So agak-agaklah waris-waris kita ada tak duit. Memang kadang-kadang yang meninggal tu memang orang kaya, orang yang berduit. Tapi duit-duit tu semua ada dalam akaun. Maka apabila si mati tu tadi dah meninggal, semua akaunnya terbeku. Dan saya yakin dekat dalam ni semua pemerintah kafur memang dah mahir sangat dengan Akta Probate Administration Act 1959 di mana apabila seseorang itu meninggal dunia, maka semua hartanya dibekukan. Betul tak? Sebab saya pun pernah belajar. Okey. Jadi bila dah unlock benda-benda ni semua, dapatkan grant of probate, dapatkan surat kuasa mentadbir, okey, barulah kita boleh unlock yang kunci tadi tu. Okey, dah settle, barulah boleh pergi ke pintu kedua pula. Okey. Pentadbir ni contohlah saya kenalah pergi ke kunci pentadbiran. Kunci pentadbiran ni maksudnya saya kena pergilah ke pentadbir harta. Macam contoh saya pergi ke bank, saya nak keluarkan duit. Encik, saya nak keluarkan duit lah. Ini suami saya ada berapa duit. Tapi bank akan tanya, puan ada tak surat kuasa? Oh, saya tak ada lah. Kenapa nak ada surat kuasa? Saya kan ni kan suami saya punya, ni saya punya surat nikah, ni sejarah mati. Oh, tak boleh puan. Sebab kita kena ada surat kuasa sebab baru semalam ada seorang perempuan yang mengaku dia tu isteri arwah suami puan.
Itulah sebabnya kita kena ada surat kuasa. Sebab kemungkinan akan ada orang lain yang akan mengambil alih tugas sebagai wasi tadi atau sebagai pentadbir. So kita pergi ke bank bawa surat kuasa tu tadi, kita kenalah tengok kalau katalah contoh kereta ada hutang. So pentadbir tu kenalah buat apa saja untuk menyelesaikan hutang sebab kereta ni tak boleh dibahagi-bahagi, orang ni ambil steering, orang ni ambil tayar. So kenalah mungkin menjual dan membahagi-bahagikan ikut faraid. Yang ketiga, kenalah pula tengok sekatan. Contohnya harta tu apabila kita tengok harta tu sebenarnya adalah Malay Reserve. Okay, bila Malay Reserve contohlah si mati ni berkahwin dengan orang yang bukan warga negara. Jadi kita kena tengok sekatan, inilah tugas pentadbir tadi. Kita kena tengok dan tadbir hutang dan juga sekatan-sekatan yang ada di dalam harta si mati tadi. Okay, jadi kita dah unlock pintu 1 dan pintu 2. Okey, sekarang kita pergi pula ke pintu yang seterusnya dan tadi saya dah terangkan undang-undang sivil. Sebenarnya sebagai orang Islam, kita waris-waris kita perlu melalui undang-undang sivil. Ada 2 jurisdiction ya, undang-undang sivil dan juga undang-undang syariah. So sekarang saya akan tunjukkan undang-undang syariah. Yang tadi 2 tu pintu 1 dan pintu 2 adalah undang-undang sivil. Pintu yang seterusnya ialah undang-undang syariah di mana mahkamah syariah akan terlibat dalam kunci yang ketiga iaitu kunci pembahagian. Okey, kemungkinan si mati ini tidak membuat apa-apa perancangan, maka bolehlah dibahagikan mengikut bahagian-bahagian faraid yang telah ditetapkan. Ataupun si mati ni tadi ada membuat wasiat 1/3, maka lagi 2/3 tersebut dibahagi mengikut faraid. Wasiat 1/3 tadi mungkin untuk tujuan amal jariah. Ataupun kemungkinan besar dia telah membuat deklarasi harta sepencarian. Tapi kita perlu ingat tuan-tuan dan puan-puan, harta sepencarian ini adalah eksklusif untuk suami dan isteri sahaja. Bukan untuk anak yang nak claim, bukan untuk atuk kita nak claim ataupun mak bapak kita claim. Hanya eksklusif untuk suami dan isteri. Okey, sekiranya dia ada membuat deklarasi harta sepencarian, selalunya hakim akan memberi setakat 30 hingga 50% daripada total harta. Dan yang seterusnya kita boleh juga membuat perancangan pembahagian dalam bentuk hibah. Okey, hibah ni kita boleh bagi 100%, 1/1. Okey. Jadi bila tadi kita buat wasiat, kita buat harta sepencarian dan kita buat hibah, perlulah melalui pengesahan daripada mahkamah syariah. Sebab itulah tadi saya kata timbulnya mahkamah syariah tadi untuk mengesahkan wasiat-wasiat kita, harta sepencarian dan juga hibah. Okey, so kita dah unlock. Okey, dah unlock, maka barulah benda-benda tadi atau harta-harta pusaka tadi tersebut boleh dimiliki oleh waris-waris. Okey. Jadi apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu tuan-tuan buat? Okey, kita ada 3. Okey, tadi ada saya kata masalah pusaka ada 2, lepas tu punca masalah pusaka ada 4. Yang ni pula ada 3. Apa yang perlu saya lakukan? Yang pertama, melantik wasi atau pentadbir. Okey, ini adalah perkara-perkara yang perlu tuan-tuan dan puan-puan semasa hidup. Okey, yang pertama lantik wasi atau pentadbir. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan perlulah menyediakan proses tuntutan. Janganlah kita anggap oh anak saya pandai lah, nanti dia pandai-pandai lah dia buat. Pandai-pandai yang buat itulah yang akan sampai tunggu 35 tahun. Okey. Yang ketiga, rancanglah pembahagian aset. Okey, rancanglah pembahagian aset. Kalau ni rumah ni nak bagi untuk isteri, maka bolehlah menggunakan instrumen hibah. Okey. Okey, yang pertama tadi langkah 1, melantik wasi dan pentadbir. Siapakah golongan-golongan kritikal yang perlu melantik pentadbir? Yang pertama, jika waris tidak bermuafakat. Okey, ada juga yang kadang-kadang masa hidup ni kita dah nampak dah. Saya selama 5-6 tahun saya menjadi perunding pewarisan ni, dah macam-macam perangai yang saya tengok. Ada yang cakap, oh ni aku ada bahagian ni dekat rumah ni. Dia dah
Jadi menyebabkan si pemilik harta tu menjadi takut. Jadi dia dah boleh tengok dah waris takkan muafakat. Jadi dia adalah salah satu golongan kritikal yang perlu melantik pentadbir semasa hidup. Okey. Yang kedua ialah sekiranya harta si pemilik harta tersebut melebihi 2 juta. Okey, ini pun saya rasa ramai yang peronih-peronih takaful dalam ni yang memang dah tahu. Kalau kata semasa hidup tidak membuat wasiat melantik wasi, maka apabila meninggal, mahkamah akan mengeluarkan letter of administration. Okey, letter of administration ni adalah untuk mereka yang tidak membuat wasiat pentadbiran, wasiat melantik wasi. Tetapi sekiranya kalaulah kata tak ada wasi, mahkamah pula akan mohon waris-waris supaya mencari 2 bon jaminan. 2 bon jaminan ni maksudnya mencari 2 orang yang sama harta dengan si mati. Contohlah kalau si mati tu ada 3 juta, maka kenalah waris tu mencari 2 orang yang mempunyai 3 juta dan 3 juta. Agak-agak senang tak tuan-tuan dan puan nak cari 3 juta? Sebab bukan saja nak cari 3 juta, malah orang yang memberi jaminan tu pun kena bagi bond dekat bank. Dia agak-agak senang tak kita nak cari orang macam tu kan? Okey, bila dah dapat bond jaminan tersebut, barulah Mahkamah Tinggi Sivil akan mengeluarkan LA tersebut. Yang seterusnya ialah jika terdapat waris di bawah umur 18 tahun. Okey, sebab di sini kita tak naklah kalau pentadbir yang dilantik tu kalau bolehlah memegang harta bagi pihak mereka, okey, dan bukan dipegang oleh pihak ketiga. Contohnya mungkin akan dipegang oleh trustee kerajaan ataupun amanah raya, okey. Jadi inilah yang saya katakan tadi, kita perlu mendapatkan dokumen melantik pentadbir ataupun wasiat pentadbiran. Jadi sekarang ni wasiat ada 2. Satu ialah wasiat 1/3, iaitu wasiat kepada bukan waris. Yang kedua ialah wasiat pentadbiran, iaitu wasiat melantik wasi. Okey, jangan terkeliru. Langkah kedua, kita baru tiba langkah kedua. Persediaan proses tuntutan. Macam mana kita nak sediakan proses tuntutan ni pula? Okey, ada 2, macam-macam. Saya ada 3, ada 2, ada 3, ada 2. Okey, kita ada 2 pilihan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah biarkan aja tanpa membuat apa-apa peruntukan, sebab tuan-tuan dan puan-puan kata biarlah anak saya urus sendiri. Okey, boleh urus sendiri sebab urus sendiri sebenarnya murah. Okey. Tetapi kenalah pastikan anda mempunyai waris yang berkeupayaan. Contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan meninggal, ada anak bawah umur, adakah mereka berkeupayaan dari segi ilmu, masa, tenaga, kewangan dan emosi? Dan adakah mereka layak? Kalau mereka baru 15 tahun, mereka tak layak untuk menjadi pentadbir harta tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mendapatkan khidmat luar. Okey, khidmat luar ni macam mana? Khidmat luar ni, kalaulah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan kata, okey, kita gunakanlah khidmat luar, saya tak naklah anak saya susah-susah nak kena engage lawyer lah, kena keluarkan duit apa semua tu. Memang kena keluarkan duit, sorry. Dia tak nak waris-waris susah. Pilihan kedua menggunakan khidmat luar, pastikan waris mempunyai sumber kewangan untuk menanggung kos perkhidmatan profesional. Okey, macam yang saya dah cakap tadi, kalau kita engage lawyer, dalam Probate and Administration Act 1959 dah mengatakan dalam section 43, mereka boleh charge up to 5%. Tapi kenapa saya tulis sini 5 to 10%? Sebab lagi 5% tu ialah disbursement cost. Disbursement tu maksudnya macam dia turun naik, dia punya mileage, dia punya photostat, dia punya upah rana, itu adalah disbursement. Okay? Jadi kemungkinan terdapatnya 5 hingga 10% daripada nilai harta. Jadi kalau katalah nilai harta tu 1 juta. Jadi tuan-tuan perempuan kenalah pastikan adalah 50 hingga 100 ribu untuk waris-waris menguruskan harta tuan-tuan dan perempuan. Kalaulah ada 3 juta, bayangkan 150 hingga 300 ribu tuan-tuan dan perempuan. Agak-agak senang ke tak nak dapat 300 ribu tu? Okey. Dekat sini saya nak
bagi kuis lah sikit. Saya nak tanya soalan sikit. Ini adalah kes yang benar yang salah seorang daripada kawan perunding saya dapat. Si mati ini meninggalkan jumlah harta keseluruhan sebanyak 3.28 million. Okey. Agak-agaklah berapakah kos pengurusannya? Boleh tak sesiapa teka? Kos pengurusan. 60,000 kan? 60,000. 300,000. Okey, 300,000. Siapa lagi? 150 hingga 300. 200k. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana 100k ni. okey. Ini adalah kes yang benar ya tuan-tuan. Sesungguhnya ini adalah kes yang benar. Okey. Kos pentadbir harta, yuran pentadbiran ialah 5% daripada gross harta. Okey, gross harta tadi ialah 3.28 million. Yuran pentadbiran ialah sebanyak RM164,000. Tetapi jumlah keseluruhannya ialah RM297,265.40. Kenapa? Ini adalah 9% daripada 3.28 juta tadi. Sebab 5% tadi tak termasuk dengan fee rampaian. Pihak yang mengurus dan pentadbiran pusaka boleh mengenakan charge maksima 5%, tetapi 4% tersebut adalah fee rampaian. Jadi bayangkanlah tuan-tuan puan-puan, baru 3.28 juta dah 297,000. Saya pasti dalam ni memang semuanya jutawan kan. Okey. Semua hebat-hebat belaka ni dalam ni. Okey, jadi saya kata tadi ada dua pilihan. Pilihan satu urus sendiri. Pilihan dua khidmat luar. Jadi macam mana puan? Saya tak nak suruh anak saya urus sendiri. Tapi kalau nak guna khidmat luar dah kena ada 300,000 pula ataupun 100,000. Macam mana saya nak buat ni? Okey. Kita ada pilihan ketiga. Okey, iaitu hairat pusaka. Jadi disebabkan saya dalam sesi ini saya hanya berkongsi, sesiapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang hairat pusaka yang ditawarkan oleh syarikat kami, boleh PM tepi dekat saya. Okey. Di sini kita memberi perkhidmatan profesional yang menjimatkan perbelanjaan sehingga 90%. Okey, kita menyediakan peruntukan kos. Bukan sahaja peruntukan kos, malah peruntukan masa, dan waris-waris akan mendapat pusaka mereka secara percuma. Okay, tanpa perlu mengeluarkan kos. Okey, itu boleh PM tepi saya ya. Ini yang saya kata. Jadi langkah yang ketiga, rancanglah pembahagian aset. Okey, macam manalah tuan-tuan perempuan nak merancang pembahagian aset ni? Macam tadi saya kata, boleh menggunakan instrumen hibah, instrumen wasiat dan instrumen harta sepencarian. Jadi masalah pembahagian, tadi kan kita dah cerita ada dua masalah tuntutan dan juga masalah pembahagian. So kat sini kita dah pergi ke masalah pembahagian. Masalah pembahagian ni siapa yang dapat? Berapa pula dia dapat? Dan apa yang dia dapat? Okey. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah pembahagian ni? Okey, kita boleh menggunakan cara FAST. F-A-S-T. Okey. FAST ni maksudnya, F ni ialah pada masa hidup ni kita kenalah kenali waris-waris faraid tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sebab kadang-kadang kita tak sangka pun. Contoh, ini saya punya contoh Saya punya contoh. Saya ada anak lelaki. Jadi saya punya waris ialah suami, anak-anak lelaki dan anak perempuan. Dan juga saya mempunyai seorang ibu. Jadi waris faraid saya ialah ibu, suami dan anak-anak. Tetapi saya juga mempunyai seorang kakak. Seorang kakak saya ni, cerita dia berkahwin dengan orang Singapura pula. Okey. Dan dia tidak mempunyai anak. Okey. Sekiranya lah dia meninggal selepas ibu saya, contohlah ibu saya dah tak ada. Kemudian kakak saya meninggal. Maka warisnya adalah 50% saya dan 50% suami. Tapi contohlah sekiranya suaminya pula memang dah tak ada. Jadi waris faraid kakak saya tadi ialah saya 50% dan sepupu-sepupu saya. Sebab saya tak ada bapa saudara lagi.
Okey, dalam sebenarnya golongan faraid ni ada 25 tuan-tuan dan puan-puan. Golongan yang penghabisan, golongan yang ke-25 ialah Baitul Mal. Okey, kita kena tengok ada tak sepupu ni hidup, ada tak bapa saudara ni hidup, saudara seibu, saudara sebapa. Kita kena tengok tu semua. Okey, jadi kenalilah waris faraid anda semasa hidup ni. Yang kedua, senaraikanlah aset-aset dan keperluan. Okey, kita pergi laju sikit, solusi dan juga tindakan. Okey, inilah yang saya kata tadi, sebenarnya ada 25 golongan sebab skrin saya ni tak boleh nak masukkan semua-semua 25 golongan, tapi ini adalah sebahagian daripada waris-waris faraid kita. Kalau sesiapa yang menginginkan mock-up CJ Faraid, boleh PM juga pada saya. Saya boleh bagi secara percuma yang bernilai RM500. Okey, kita senaraikan waris-waris faraid kita seperti yang tertera di chart ni. Sebab apa? Okey, macam cash. Cash, kalau katalah RM50 ni hak suami semasa dia hidup. Masa dia dah meninggal, ayah ada 12 bahagian, ibu ada 12 bahagian, anak lelaki ada 26 sebab macam saya kata tadi, anak lelaki ada 2 bahagian daripada anak perempuan. Dan yang paling sikit sekali ialah isteri. Okay, kenapa isteri ni? Sebenarnya Islam tu adalah adil. Okay? Bila isteri dapat bahagian dia yang 9/72 tu, sebenarnya dia masuk poket dia, dia tak payah keluar-keluarkan lagi. Menjadi tanggungjawab ayahnya sebenarnya untuk menanggung ibu, anak lelaki dan anak perempuan tadi. Okey. Tetapi dalam masyarakat sekarang ni kemungkinan jadi senario yang lain. Okey. Ya, ni kita tengok rumah pula. Rumah sama juga ayah, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Sebab kalau macam cash tadi senang nak dibagi-bagikan. Tapi kalaulah agak-agak rumah, isteri dapat bahagian mana? Saya rasa isteri mesti dapat bahagian dapur. Katalah dia ada East 1, dia ada East 2, dia ada East 3 dan ada East 4. Kenalah dapur tadi dibahagi 4. Seorang dapat bahagian masak, seorang dapat bahagian sink, seorang dapat bahagian kabinet pinggan. Dia macam mana nak diagih-agihkan tu? Kan? Kalau kereta pun sama tadi saya dah cakap, seorang ambil steering, seorang ambil mana boleh kan? Seorang ambil tayar, sport rim apa semualah. So kalau kereta ni hanya boleh ada satu nama sahaja. Ini contoh klasik. Okay, ini saya nak share sikit sebab saya banyak nampak posting-posting perunding takaful yang mengatakan, tuan ambillah takaful untuk pinjaman rumah tuan ini. Okey. So maknanya dia akan ambil MLTT sebab kadang-kadang bank sebenarnya tak boleh memaksa seorang pembeli rumah tu untuk mengambil MRTT ataupun MRTA. Jadi memang betul, memang bagus ambil MLTT sebab dia adalah level term. Okey. Tapi ramai juga yang mengatakan kalau suami puan meninggal, jadi puan boleh bayarlah loan rumah tadi tu dan rumah tu jadi hak puan. Sebenarnya silap. Okey, rumah tu tidak menjadi 100% isteri punya. Okey, jadi saya mohon kepada perunding takaful, mohonlah jangan memberi sesuatu harapan yang saya rasa amat membimbangkanlah sebenarnya. Sebab bukanlah kalau kata takaful tu bayar loan suami tadi, rumah tu jadi isteri punya 100%. Sebab tetap ada hak masing-masing, ada kalau ada ibu, ada bapa, anak lelaki, anak perempuan, isteri, especially yang orang yang beli rumah secara bersama. Isteri 50%, suami 50%. Yang 50% suami tu tetap ada bahagian-bahagian bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan dan isteri ataupun waris-waris faraid dan yang lain. Okey. Tadi senarai aset A. Senaraikan aset dan keperluan. Okey, kenapa kita kena senaraikan aset dan keperluan? Sebab kadang-kadang kita beli rumah ni, saya rasa dalam Malaysia ni 90% yang beli rumah secara pinjaman. Mungkin 5% yang beli cash. Okey, sebab kalau kita beli cash ni walaupun kita beruang, kalau beli cash ada pula nanti satu lembaga yang akan mengejar kita. Jadi kita senaraikanlah dan kemas kini aset-aset kita secara berkala, okey, untuk supaya kita bila kita meninggal, waris-waris kita senang nak tengok, okey, inilah geran rumah, inilah geran kereta, inilah CJ takaful.
Okey, kalau sijil takaful tu perunding-perunding janganlah simpan, bagilah dekat pelanggan-pelanggan tuan-tuan perempuan, okey, sebab ada juga klien-klien yang saya jumpa, dia kata alamak, apa ni, buku polisi masih ada dekat ejen. Jadi macam mana dia nak kemaskini dia punya aset-aset lain, okey? Jadi kita boleh anggarkan nilai kita tu berapa, adakah atas 2 juta ataupun bawah 2 juta, dan kalau boleh letaklah setempat supaya apabila meninggalnya kita memudahkan waris-waris untuk mencari senarai aset kita. Sebab kalaulah contoh semasa bicara pusaka tertinggal salah satu aset, maka proses bicara pusaka tu terpaksa diulang, akan ambil masa juga, akan kena bayar juga. Jadi kita sebagai pemilik harta ni tolonglah letak setempat, file dengan selamat dan simpan kita punya senarai-senarai aset dan update selalu supaya memudahkan waris-waris. Okey, jadi solusi mana tadi? FAST. F kita cerita pasal faraid, A kita bercerita tentang asset listing. S pula solusi. Solusi mana pula kita nak pakai? Okey. Alternatif yang dibenarkan oleh syarak. Okey, yang pertama ialah faraid. Yang kedua ialah wasiat, tadi saya dah terangkan. Yang ketiga harta sepencarian dan yang keempat ialah solusi hibah. Okey. Solusi hibah ni kita boleh bagi 100% dan mestilah diakad semasa hidup. Kalau dah meninggal tu bukan nama hibah dah. Meninggal tu nama hibah je. Jadi sebab hibah ni terkeluar daripada pusaka dan kita boleh bagi pada siapa pun. Kalau saya nak bagi pada BFF saya pun boleh. Tapi tuan-tuan perempuan kenalah ingat bahawa hibah ini kalau dibuat kepada suami atau isteri, penarikan balik hibah perlulah mendapat izin suami atau isteri tadi. Contoh kalau katalah suami hibah kepada isteri, suami nak batalkan hibah tadi, maka perlulah mendapat keizinan daripada suami. Tetapi lain pula dan dibenarkan oleh agama, kalaulah kita menghibahkan kepada anak ataupun atuk menghibahkan kepada cucu, maka boleh dibatalkan hibah itu pada bila-bila masa sahaja. Tidak perlu mendapatkan persetujuan anak atau cucu tersebut. Okey? Okey. Jadi pilihlah solusi yang tepat. Yang pertama, macam saya kata tadi, hibah. Hibah ialah kepada sesiapa saja, tak ada had nak bagi BFF ke, nak bagi mungkin okey kalau kata untuk orang mualaf, nak bagi kepada ibu bapa yang tidak masuk Islam. Okey, yang masih bukan Islam, dia nak hibah, okey boleh. Tidak terhad daripada harta. Kalau wasiat, wasiat hanya terhad 1/3 daripada pusaka sahaja dan kepada bukan waris. Okey, kalaulah kata harta pencarian pula, terhad kepada pasangan saja, anak-anak tak boleh claim harta pencarian ya. Dan terhad 30 hingga 50% daripada pusaka. Yang keempat, kalaulah semua-semua yang tiga-tiga ni satu pun tuan-tuan perempuan tak nak buat, okeylah, just leave it pada faraid, tetapi kena ingat faraid hanya kepada waris, terhad kepada bahagian faraid daripada baki pusaka. Jangan pula ambil bahagian awal-awal tapi hutang tak diselesaikan. Okey, sebab tu saya tulis itu dari baki pusaka. Okey, apakah itu hibah? Hibah ialah pemberian milik harta kepada individu lain secara sukarela yang berkuat kuasa ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Okey, dan hibah ni sebenarnya ada rukun-rukunnya. Ada 4 rukun hibah dan disertai dengan 1 syarat al-qabad. Okey, yang pertama adanya pemberi hibah. Yang kedua adanya penerima hibah. Okey, pemberi dan penerima hibah ni mestilah tidak di dalam keadaan maradul maut. Okey, maradul maut maksudnya taklah orang kata dekat deathbed ataupun tengah kritikal, tengah macam COVID ke apa kan. Dia perlulah declare yang dirinya saya mestilah dalam keadaan sihat tubuh badan, waras akal fikiran tanpa sebarang paksaan. Itu adalah rukun hibah, pemberi dan penerima. Yang ketiga, mestilah ada harta yang ain yang hendak dihibahkan. Contohlah ada rumah ataupun ada tabung haji atau ada ASB ataupun ada saham syarikat yang hendak dihibahkan. Okey, Bitcoin tak boleh hibah sebab dia bukan harta yang ain. EPF tak boleh dihibahkan.
Banyak juga saya nampak dalam posting-posting posting-posting di Facebook ataupun di Instagram yang berbincang tentang EPF ni. Okey, EPF memang dah dikeluarkan fatwa, memang tidak boleh dihibah. Okey, dan yang keempat ialah sirah ataupun ijab dan kabul. Mestilah ada ijab dan kabulnya. Dan setelah selesainya rukun yang 4 ini, perlulah disertai dengan syarat al-qabad. Syarat al-qabad maksudnya bukti penerimaan. Okey, di syarikat yang saya wakili, memang kami menitik beratkan tentang rukun hibah dan juga syarat al-qabad. Okey. Dan okey, ini adalah slide terakhir saya. Siapakah golongan yang memerlukan hibah ni sebenarnya? Sebenarnya ada dapat 13 ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama ialah suami isteri yang membeli rumah secara bersama. Saya dah terangkan tadi yang ada rumah yang bagi dua tadi tu. Okey, itu pun kritikal. Yang kedua, pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja. Okay, saya ramai pelanggan yang mempunyai anak perempuan sahaja dan mereka mengatakan memang mereka mempunyai waris-waris yang orang kata akan bertelagah lah. Sebab masa hidup pun dia orang dah cakap, oh ini ada bahagian dia. Okay. So mereka menggunakan instrumen hibah untuk memastikan hasrat mereka kepada isteri dan anak-anak tercapai. Yang ketiga ialah pasangan yang mempunyai anak angkat. Okey, kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan mesti tahu kan anak angkat ni bukanlah waris faraid. Jadi kita ni pula dah bela anak angkat ni daripada kecil. Kita dah sayang dia macam anak sendiri. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada hasrat untuk menghibahkan harta tuan-tuan dan puan-puan, maka bolehlah menggunakan instrumen hibah. Sama juga dengan pasangan suami isteri yang tiada anak. Sama juga individu yang berpoligami. Ini tadi saya kata ada is1, ada is2, ada isteri dan ada is4. Sebab kalau tak buat apa-apa perancangan, harta yang dimiliki oleh suami tadi, dia ada 4 isteri. Isteri 1 boleh claim rumah yang yang diduduki oleh is4 tadi. Is1 boleh claim is2, is3, is4 punya rumah. Sama juga dengan is4 tadi boleh claim daripada is1, is2, is3. Masing-masing boleh claim. Masing-masing ada bahagian dalam rumah masing-masing. Okey. Yang seterusnya golongan yang masih ada ibu dan ayah. Okey, kenapa saya kata golongan ini kritikal? Sebab kalaulah kata kita nampak banyak kes-kes di mana kadang-kadang ibu bapa melepaskan hak mereka sebab dia kata okey tak apalah ini untuk anak cucu mereka. Tetapi sekiranya tidak membuat perancangan, tiba-tiba anak tu meninggal dulu dan masa tu pula ayah dan maknya pula nyanyuk. Jadi apabila ayah dan ibu nyanyuk, mereka tetap akan mendapat hak mereka. Tak boleh nak paksa-paksa dia orang nak lepaskan hak ke. So, kalaulah kata ibu bapa tadi mendapat hak mereka 1/6 dan mereka pula meninggal, maka bahagian mereka itu akan pergilah kepada adik-beradik. Jadi inilah sebabnya kenapa golongan yang masih ada ibu dan ayah juga termasuk dalam golongan kritikal. Yang seterusnya ialah individu yang tidak berkahwin. Okey, individu yang tidak berkahwin ni selalunya mereka suka simpan aset. Beli rumah sampai 3-4, beli kereta, ambil simpanan dalam ASB pun sampai maksimum. Dalam tabung haji pun beratus ribu. Ada investment sana sini. Sebab dia tak spend duit untuk tempat lain, jadi dia spend duit untuk mengumpul harta. Jadi apa akan jadi pada harta mereka selepas ketiadaan mereka nanti? Jadi sekurang-kurangnya kalau katalah individu yang tidak berkahwin ni merancang, mereka bolehlah merancang untuk memastikan bekalan mereka di akhirat nanti. Okey. Yang seterusnya ialah pasangan yang mempunyai anak lelaki dan anak perempuan. Sama juga sebab kadang-kadang seorang bapa ni mempunyai hasrat untuk memberi harta secara sama rata. Sebab kita selalu nampak kalau mak bapak ni kalau dah tua, selalunya dia akan harap pada anak perempuan. Jadi no offense lah yang lelaki-lelaki kan. Tapi saya rasa tu biasa. Kalau mak bapak kita ni mesti nak dengan anak perempuan. Sebab biasa kan. Kalau dengan anak lelaki ni kena duduk dengan menantu. So entah-entah menantu tu bukan pula menantu pilihan. Kan. Jadi
kalaulah ada hasrat untuk membahagikan secara sama rata, boleh juga menggunakan instrumen hibah. Yang seterusnya ialah pasangan yang mempunyai anak OKU. Kita ada nampak contoh di mana artis terkenal yang mempunyai anak 2 orang autism. Dan autism pun ada level. Jadi contohlah sekiranya kita tak memperuntukkan harta kita untuk pentadbiran anak OKU ni, macam mana agaknya kita nak memastikan bahawa mereka ni terbela. Okay? Dan seterusnya individu yang berkahwin semula. Okey, ini bukanlah maksudnya orang yang berkahwin yang berpoligami. Maksudnya isteri dia dah meninggal tapi dia berkahwin dengan individu yang lebih muda daripada anak-anaknya. Jadi kadang-kadang menimbulkan rasa sangsi anak-anak tu. Oh, dia ni kahwin dengan bapa aku ni nak harta lah tu. Jadi untuk mengharmonikan hubungan makcik baru tadi dengan anak-anak, maka bolehlah guna instrumen hibah. Dan seterusnya mereka yang mengerjakan haji dan umrah adalah menjadi menjadi impian semua orang saya rasa untuk meninggal di tanah suci, sebab hikmahnya yang amat besar sekiranya meninggal di tanah suci. Tetapi kita janganlah tinggalkan waris-waris kita dalam keadaan yang sukar untuk menguruskan harta pusaka, berebut, hutang pun tak diurus. Jadi mereka yang hendak mengerjakan jemaah haji dan umrah perlulah membuat perancangan. Yang seterusnya ahli perniagaan. Ahli perniagaan pun sebenarnya kritikal tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dekat sini saya nak share sikit. Dalam industri takaful kita selalu akan memberi proposal untuk keyman, keyman takaful. Keyman takaful mungkin akan membayar kepada company untuk kesinambungan ataupun the continuity of the company, tapi apa akan jadi pada partner yang meninggal tadi. Partner yang meninggal ni kalau katalah ahli perniagaan tu tak ada buat apa-apa agreement, buy sell agreement apa semua tu, partner yang meninggal tadi tu ada waris-waris dia. Jadi tuan-tuan puan-puan ingat, waris-waris dia tu kalaulah company tu memang company yang berjaya, agak-agak waris tu pandai tak nak menguruskan, sebab dia orang ada hak ni. Saham syarikat tadi ada hak-haknya kepada waris-waris yang ditinggalkan. Jadi ahli perniagaan juga selain daripada mengambil takaful untuk melindungi perniagaan, mereka juga perlulah membuat perancangan supaya waris-waris mereka, saham syarikat mereka boleh diteruskan, either dia orang nak buat business exit ataupun nak buat business succession. Dan yang golongan yang terakhir tadi saya kata ada 13 ialah golongan mu'alaf. Katalah golongan mu'alaf ni dia ibu bapanya masih bukan Islam dan dia tiada adik-beradik dan dia mempunyai anak perempuan sahaja, maka warisnya ialah sebenarnya isteri, anak dan juga baitul mal. Nak bagi pada baitul mal memang adalah satu perkara yang noble, tapi adakah dia sudah memastikan bahawa anak dan isteri itu terjaga. So yang last sekali ialah tindakan. Zahirkanlah kasih sayang tuan-tuan dan puan-puan dalam bentuk tindakan. Rancanglah kerana tuan-tuan dan puan-puan semua sayang kepada keluarga tuan-tuan dan puan-puan semua masing-masing. Baiklah, yang buruk itu datangnya daripada saya, yang baik itu hanya daripada Allah sahaja. Saya serahkan sesi ini kepada Tuan Moderator, Encik Ramli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tu kita ada masa lagi yang berbaki ni untuk menjawab persoalan-persoalan yang dalam chat. Boleh. Ada persoalan yang saya bacakan di sini, antaranya ialah soalan daripada Cik Rada. Soalan boleh buat hibah selagi hutang rumah dengan bank tak selesai. Ini saya ingat soalan straight the point. Boleh. Ada juga syarikat-syarikat yang tidak membuat hibah hartanah bercagar.
Tapi kami adalah antara syarikat yang mempeloporkan hibah hartanah berjaga. Okey. Sebenarnya saya tidak dibenarkan untuk mempromosikan syarikat. Tapi kalau nak tahu, kalau nak tahu memang syarikat yang saya wakili memang ada buat hibah hartanah untuk hartanah yang masih di bawah pinjaman. Dan syarikat kami bulletproof ya, sebab sudah diuji. Macam kereta bulletproof, ditembak tak ni kan. Memang dah ditembak dan dah dikontes dan diluluskan di mahkamah syariah. Oh, maknanya ada jalan jugalah kalau rumah tu masih Ada. dalam bercagar, maksudnya Boleh buat hibah sebab the argument is that kalau katalah contoh dia adalah golongan kritikal, dia beli rumah secara pinjaman. Jadi dia punya isu tak selesai lah. Sebab bila dia meninggal, rumah tu masih berjaga, takaful akan bayar dia punya loan. Takaful akan bayar loan, kan masa saya kata tadi ada lagi hak-hak waris yang lain. Saya rasa dalam dalam Malaysia ni ada tak paling-paling pun orang ambil 500,000. Agak jarang lah orang yang ambil 1-2 juta. Jadi agak-agak 500-600 ribu tu cukup tak untuk nak membayar tebus pusaka? Alright. Soalan lain, macam mana pula kalau dia dalam pembahasan tu tapi dia bayar ke bahagian penerima faraid lain untuk dia dapatkan hak rumah tersebut? Boleh tak? Macam mana? Ini soalan daripada Eddie Khairul. Tanya macam mana kalau dia dapat pampasan. Oh, dia dapat tapi pampasan takaful? dia bayar bahagian dia bayar kepada bahagian penerima faraid tadi, orang lain. Okey, boleh. Macam saya kata tadi, masyarakat Malaysia ni, especially orang kita lah kan, nak ambil takaful RM50 pun berkira-kira. Jadi agak-agaklah ramai tak yang ambil sampai 1-2 juta. Mungkin ada. Tapi majoritinya paling-paling pun 500-600 ribu. Rumah tu mungkin sekarang ni beli 300 ribu, 400 ribu. Tapi kalau di Klang Valley ni memang agak impossible lah rumah ni boleh dapat 200-300 ribu lepas 10-20 tahun. Mesti akan naik dia punya nilai. Katalah nilainya tu 1 juta naik. Lagi 10 tahun, 10-15 tahun kita meninggal. Rumah yang tadi kita beli 500 ribu tadi, sebab dekat Klang Valley ni memang rumah semua average 400-500 ribu. Nak yang maksud saya yang nak comfortable. 400-500 ribu lepas 10-15 tahun mungkin akan jadi 1 juta. Suami ni pula kejap bayar, kejap tak bayar. Mungkin ada lapsation. Ataupun kalau dia tak ada lapsation, dia bayar je, dia tak pula review dia punya takaful. Ataupun dia ambil mungkin 600-700 ribu. Kalau dah 600-700 ribu tu nak membayar bahagian faraid, apa yang tinggal untuk yang hidup? Sebab saya percaya objektif kita mengambil takaful ialah untuk orang yang hidup, bukan untuk kita. Kan? Kita merancang, sebab salah satu perancangan taklah ambil takaful. Takaful ialah untuk kelangsungan orang yang ditinggalkan. Jadi kalaulah ambil 600-700 ribu, lepas tu 500 ribu dah bayarlah tebus pusaka faraid, apa yang tinggal untuk orang yang hidup? Dan lagi satu, dah tebus. Lepas tu nak kena guna pula duit tu untuk pengurusan pusaka. Pengurusan pusaka macam saya kata tadi, tertakluk kepada Akta Probate and Administration Act 1959. Lawyer boleh charge up to 5%. Jadi kita nampak kalau 3 juta tadi dah 300 ribu. Jadi apa yang tinggal? Kan? Assalamualaikum. Kalau si mati ada saham macam mana? Saham pun boleh dibuat hibah. Kalau di syarikat yang saya wakili, kita ada 35 jenis produk. Salah satunya ialah hibah saham. Sebab saham pun sebenarnya
tertakluk kepada bahagian-bahagian faraid. Semua harta kita sebenarnya tertakluk kepada bahagian faraid. Puan? Alright, seterusnya kita nak confirm semula berkenaan dengan rumah yang ada MRTT tu. Itu bukan satu penyelesaian hibah ke macam mana? Okay. Dia memang penyelesaian, tapi maksud akak bukanlah kalau MRTT tu tadi settlekan loan. Sebab tujuan MRTT tadi untuk nak settlekan loan. Okey, sebab bila ambil MRTT dia reducing kan? Reducing. Jadi mungkin dia punya term tak cukup. Ataupun dia punya amount kadang-kadang rumah tu dah jadi daripada sebenarnya loan tu dia ambil 300,000. Sebenarnya by the time dia meninggal, rumah tu sebenarnya campur interest, campur macam-macam tak cukup pun. Jadi MRTT memang akan selesaikan loan. Tapi dia tak selesaikan bahagian pemilikan. Bahagian loan memang selesai. Tapi bahagian pemilikan tetap tak selesai. Ada hak waris-waris yang saya nyatakan tadi. Bapa 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, anak lelaki dan anak perempuan. Okey, ada satu soalan yang menarik juga ni daripada sahabat kita, Tuan Sabri ya. Wasiat yang dibuat si mati semasa hidup tapi dia buat secara mulut ke mulut saja, tiada surat hitam putih. Adakah itu sahih? Okey. Bagaimana yang pertama ada kat sini ada dua isu. Yang pertama dia buat wasiat menggunakan verbal, cakap mulut je. Yang kedua dia membuat wasiat kepada waris. Sebenarnya dalam Islam la wasiatan li waris, tiada wasiat untuk waris. Sebab waris dah ada bahagian-bahagian faraid. Hanya dibenarkan setakat 1/3 sahaja daripada baki pusaka, daripada total pusaka yang dibenarkan kepada bukan waris. Jadi yang tadi tu yang dia buat wasiat tu perlu meminta, yang pertamanya dia dah lah dia buat verbal, jadi macam mana nak sahkan? Macam mana nak sahkan? Kita tak ada hitam putih. Yang kedua dia membuat wasiat kepada waris. Dan waris-waris lain kenalah memberi persetujuan. Kalau waris lain tak setuju, maka jatuhlah kepada pembahagian berhak. Okey, soalan seterusnya, pasangan suami isteri dah register untuk harta sepercarian rumah yang masih dalam loan, tetapi suami ingin hibahkan rumah itu untuk isteri dan anak-anak jika dia meninggal. Boleh ke si suami buat hibah rumah itu? Perlu ke dibatalkan dokumen harta si pencarian itu atau kena buat tambahan untuk hibah rumah? Okey. Mula-mula dia kena batalkan deklarasi harta pencarian tersebut. Sebab selepas tu barulah boleh buat hibah kepada anak-anak supaya dapat 100% lah maknanya kan. Sebab harta pencarian ni macam saya kata tadi separuh je, 30 hingga 50%. Kalau isteri tu tak bekerja, kemungkinan dapat 30% saja. Dan saya nak share ya, kalau harta pencarian ni tuan-tuan puan kena pergi ke mahkamah syariah untuk proof mungkin hakim akan minta bil-bil, kata contoh isteri ni kata saya bayarkan loan rumah, jadi kena ada bukti-bukti. Jadi kalau isteri dekat sini, saya nasihatkan kalaulah ada membuat sumbangan terhadap pengumpulan aset, maka kumpullah bil-bil tersebut supaya kalau ada apa-apa bolehlah dijadikan bukti. Dan para suami janganlah mengambil hati kalau isteri buat macam tu, sebab ini semua untuk menjaga menjaga isteri tersebutlah, dia punya welfare isteri tersebut. Okey, soalan seterusnya, jika ibu yang meninggal, pembahagian harta pusaka tu harta boleh dibuat secara mufakat tak? Ini nampak macam terlalu subjektif dia punya keadaan ya. Okay, macam mana anak-anak lelaki setuju untuk pembahagian sama rata? Wajib bahagi dua secara faraid juga ke? Okey, kalau dah semua waris setuju untuk bagi mufakat, boleh terus bagi ikut mufakat. Tapi setiap orang macam tadi kan akak ada tulis mula-mula faraid.
Lepas tu baru muafakat. Sebab setiap orang perlu tahu bahagian faraid mereka. Bila dah tahu, lepas tu reda nak muafakat, okey barulah bagi muafakat. Okey, soalan yang terbaru ni berkenaan dengan sekiranya berlaku perceraian, suami nak menarik balik hibah kepada isteri, adakah situasi tersebut memerlukan juga keizinan isteri Ya, untuk betul. menyerah semula hibah tersebut? Memerlukan keizinan isteri tersebut ataupun bekas isteri. Jadi Ya, betul. selalunya saya, pelanggan-pelanggan saya, kita kena evaluate. Okay, katalah kalau pasangan tu dah agak berumur, kemungkinan, bukan tak ada kemungkinan, tapi kemungkinan dia, probability dia tu agak rendah untuk bercerai. Okay? Sebab dah tua kan? Dah umur 50 lebih, 50 lebih nak bercerai ke? Dah lama kahwin, nak bercerai kan? Jadi kalaulah kata pasangan muda ni dia risau. Saya banyak juga yang ada pasangan muda ni bertakak macam mana kalau contohlah kalau bercerai dia kata kan. Jadi kalau takut macam tu, maka hibahlah pada anak. Sebab hibah pada anak ni boleh ditarik pada bila masa saja. Alright, soalan yang agak menarik ni saya nampak. Tuntutan hibah berapa lama agak-agak penamak akan dapat berbanding dengan amanah raya yang dibuat tu antara kedua-dua situasi? Okey, agak tidak adil lah kalau saya nak compare amanah raya dengan syarikat yang saya wakili kan. Ya. Tapi kalaulah kata tuan-tuan perempuan membuat pengurusan dan perancangan harta melalui syarikat yang saya wakili, kita menyediakan solusi peruntukan kos. Maksudnya, si pemilik harta tu sediakan duit sekarang. Kita panggil harap pusaka. Jadi kan ada pilihan ketiga, harap pusaka. Tuan-tuan perempuan sediakan kos sekarang supaya nanti bila dah meninggal, waris tak perlu keluarkan duit pun untuk nak menguruskan pusaka. Ini yang sebenarnya salah satu sebab yang terjadinya 70 bilion harta terbeku, sebab waris-waris tak ada duit untuk nak menguruskan pusaka. Jadi apa solusi yang kita boleh bagi ialah ambil harap pusaka. Dan selepas itu bila ambil harap pusaka, bila nak mengesahkan hibah tu, kalau ikut rekod apa yang telah dilalui oleh syarikat yang saya wakili, antara 4 hingga 6 bulan. Tapi ada juga yang dapat dalam masa 1 bulan. Assalamualaikum. Oh. Kepada penerima hibah. Tapi si mati itu masih ada hutang lagi dengan benda yang nak dihibahkan tu. Itu boleh guna tak? Okey, okey macam ni. Kalaulah kata rumah tu masih ada hutang, dia ada 2 keadaan. Satu keadaan ialah di mana dia ada MRTA atau MRTT atau ada takaful. Yang kedua, dia tak ada MRTT ataupun tak ada MRTA. Okey. Jadi kan tadi akak ada cakap rukun hibah ada 4. Mesti ada penerima, mesti ada pemberi. Sebab itulah apabila kita berakad, pemberi dan penerima mestilah berakad yang mengatakan saya dalam keadaan sihat tubuh badan, waras akal fikiran tanpa sebarang paksaan. Maksudnya penerima tu mestilah rela untuk menerima tanggungjawab ataupun liability. Kata kalau rumah tadi tak ada MRTA atau MRTT. Alright. Berkenaan dengan amanah raya juga, adakah kalau dihibahkan tu mengikut 100% seperti mana yang tertulis di bahagian wasiat tu? Okey, selalunya saya ni nanti sekarang kalau cakap-cakap pasal amanah raya kan saya pula kena saman. Kan? Okey, saya bagi contohlah sebenarnya di amanah raya kebanyakannya ialah penulisan wasiat. Okey. Kalau nak buat hibah di amanah raya, kena bebas daripada pinjaman. Maknanya kena habis bayar loan baru boleh buat hibah. Jelas. Kalau harta masih bercagar tak boleh buat hibah di amanah raya. Itu hanyalah wasiat.
Oh, itu kalau dia buat dekat amanah raya lah kan. Betul. Ada juga kita, yang hibah dibuat di amanah raya tapi rumah tu dah habis bayar lah. ya. Okey, nampak gaya macam soalan dah semua terjawab, clear cut, alhamdulillah. Tapi mungkin soalan saya yang terakhir ni mungkin agak soalan rumusan lah yang paling relevan dengan ejen kita sebagai peruling kewangan takaful ni kan. Adakah hibah sebagai satu jalan penyelesaian yang paling singkat dan mudah untuk kita sebagai ejen menasihatkan customer dan prospek ini, dengan mana kata tak perlulah fikir sangat pasal faraid, tak perlulah fikir pasal pembanggian harta wasit dan sebagainya. Hibah ni satu penyelesaian. Adakah itu kenyataan yang relevan ataupun yang paling tepat kepada prospek yang kita jumpa? Sebab ada satu konflik yang berbeza yang mengatakan hibah tu tidaklah satu penyelesaian yang mutlak. Dia ada satu pilihan sebenarnya dan juga ada kekurangannya. Tapi kita sebagai ejen yang ingin mengkonsult kepada customer dan prospek itu, mungkin ini satu jalan yang paling singkat lah untuk kita bagi customer tu faham lebih cepat dan cepat bertindak untuk buat keputusan ambil takaful. Pandangan Kak Awak. Okey. Pada pandangan saya, hibah ni adalah salah satu solusi yang boleh ditawarkan kepada pelanggan-pelanggan. Sebab macam contoh, untuk memudahkan orang yang ataupun keluarga yang tinggal ni bolehlah ambil takaful dan hibahkanlah kepada isteri ataupun anak-anak. Itu adalah salah satu cara. Tapi jangan juga diabaikan sebab kadang-kadang contoh ibu bapa, contoh kita ambil contoh hibah rumah. Okey. Kenapa kita buat hibah rumah? Sebab kita nak pastikan isteri dan anak-anak kita terbela. Bila kita tak ada nanti, dia orang ada tempat tinggal. Sebab tempat tinggal ni adalah orang kata daruriah. Satu orang kata keperluan daruriah. Okey, keperluan daruriah ni adalah tempat tinggal, makan pakai. Okey. Jadi kita kenalah fikirkan isteri dan anak-anak. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang macam saya kata, ibu bapa dia orang bukannya nak sangat harta benda ni. Tapi kemungkinan boleh juga tinggal bahagian-bahagian faraid untuk ayah dan ibu. Sebab ayah dan ibu ni sebenarnya dia orang memerlukan cash. Okay, untuk dia orang punya sakit pening, untuk dia orang punya kehidupan seharian. Okay, dia orang tak perlu pun harta seperti rumah ni pun. Jadi kita boleh combinekan hibah dan juga faraid. Okay, sebab kalau kata kita ada hasrat tertentu untuk melindungi keperluan-keperluan daruriah, kita buat hibah. Kalau kita nak tinggalkan sikit untuk wari-wari faraid, sebab kalau kita tinggalkan faraid untuk bahagian-bahagian waris kita yang lain, akan menjadi asbab untuk mereka mendoakan kita. Sebab dia orang dah dapat bahagian dia orang masing-masing. Mungkin dia orang akan mendoakan kita. Doa tu kan sebab sebenarnya ada tiga saja yang akan menjamin. Sedekah jariah, ilmu dan juga anak yang soleh. So kita tak tahu kita dapat ketiga-tiga benda ni ke tidak. Kan? Jadi kemungkinan bahagian faraid yang diterima oleh wari-wari lain tu akan dibuat sebagai manfaat. Mungkin mereka akan sedekahkan untuk manfaat si mati. Jadi kita sebenarnya kita kenalah pandai untuk memberi satu penyelesaian yang holistik. Bila saya kata holistik tu, kita kena fikirkan keperluan daruriah, lepas tu keperluan dia di alam barzah, keperluan orang-orang yang tinggal ni. Itulah pada akak. Hibah tu pun salah satu daripada solusi untuk memudah cara sebenarnya. Okey. Mungkin ada satu soalan lagi mungkin saya rasa berkaitan ni. Adakah kita ejen sesuai untuk bagi dia dua polisi, satu polisi yang hibah, satu polisi yang berkenaan dengan pembahagian wasiat? Adakah itu salah satu pilihan yang paling senang untuk masa akan datang kepada customer? Okey, betul juga. Boleh satu polisi tapi kita kena tengok objektif. Okey, adakah objektif untuk sebenarnya objektif kita mengambil takaful ni ialah untuk macam akak kata tadi, untuk kelangsungan orang yang ditinggalkan. Okey, mungkin polisi yang satu ni
kita guna untuk waris-waris kita. Polisi lagi satu, kita buat wasi. Sebab bila kita namakan wasi, adalah menjadi tanggungjawab wasi tu untuk menyelesaikan hutang-hutang dia. Kan, hutang-hutang pada Allah, macam tadi akak dah cakap, hutang pada Allah, hutang pada manusia. Jadi itu adalah sesuai untuk dinamakan wasi. Sebab kalau hibah ni sebenarnya, sebab ada pernah jadi, dia hibahkan polisi yang berjumlah 1.2 juta kepada anak dia. Okey, anak dia bila capai 18 tahun, anak dia beli kereta Ferrari menggunakan duit hibah tadi. Jadi bayangkanlah, Ferrari tayar nak tukar je dah beribu. Jadi apa anak tu nak hidup dengan apa kan? Jadi kita kenalah, orang kata bila kita bagi solusi kepada pelanggan kita kena bagi penyelesaian yang holistik lah. Kita kena kira dia, tengok dia punya keperluan, tengok dia punya hutang-hutang. Kita jangan tinggalkan elemen hutang. Alright, terbaik. Mungkin soalan yang paling last lah daripada chat tu, itu yang last lah, tak ada peluang lagi lah. Okay. Ini jawapan yang paling last. Berapa anggaran kos sebenarnya untuk buat hibah ni? Anggaran kos dia. Anggaran kos tu maksudnya kalau dari syarikat yang saya wakili ataupun di luar sana? Mungkin dengan Kak Awal lah, paling tepat sekali. Kos, ada beberapa kos. Kos yang paling rendah untuk membuat hibah hartanah, sekiranya hartanah itu tidak di bawah pinjaman, serendah 1,600. Kalaulah ada pinjaman, kena tambah lagi RM500, 2,100. Dan 2,100 tadi tu untuk 3 geran. Kalau kata pemilik harta tu ada 3 rumah, katalah ada 2 tanah dan 1 rumah contoh. So ada 3 geran kan? So 3 geran adalah untuk berjumlah 2,100 kalau nak buat hibah lah. Dan harap pusaka tadi kalau nak ambil serendah RM50 sebulan, bayar selama 15 tahun. Okey, cuba congak. RM50 tu kalau bayar 15 tahun berapa? Okay, tak apa, saya bagi jawapan. RM50 tadi kalau bayar selama 15 tahun, RM9,000 sahaja. Jadi bandingkan RM9,000 dengan kos yang tadi saya kata dekat Akta Probate dan Administration 1959 tadi, 5% tadi, orang yang ada 1 juta kena bayar RM50,000, tapi sekiranya si pemilik harta ni mengambil harap pusaka daripada kami, bayar RM50 saja. Katalah kalau meninggal tahun kedua ke ketiga ke, yang baki tu tak perlu dibayar. Tapi kita tetap akan uruskan pusaka si mati itu. Sebab duit yang dibayar tu masuk dalam tabung tabaruk. Kita pun ada tabung tabaruk sebenarnya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Awa. Itulah dia pencerahan dan juga perincian berkenaan topik kita pada malam ini. Diharap sahabat-sahabat, teman-teman semua daripada sepanjang yang ada dalam grup yang bertahan ni dapatlah sedikit, bukan lagi sedikit lah, cukup banyak dia punya ilmu yang dikongsikan, input, supaya kita lebih yakin dan percaya agar dapat memberi nasihat yang paling tepat dan sahih kepada customer-customer yang kita jumpa di sana. Maka itu sebenarnya dengan ilmu yang kita dapat ni melengkapkan kita. Ya. Saya lupa nak cakap, kalau sesiapa yang dalam sesi ini kalau inginkan mock-up sijil faraid, boleh PM akak lah. Saya bagi free je. Dan sijil faraid tu sebenarnya berjumlah RM500 kalau di luar. Kata admin boleh kongsikan nombor telefon Kak Awa. Okey, boleh. Ada nampak dekat situ. Dekat background akak tu. Okey, background tu. Baik, mah. Okey. Saya dah tulis dalam chat tu. Yang ingin memerlukan selain daripada mock apa tadi tu, mock check,
perlukan juga nasihat lanjutan daripada Mokab CJ Faraid. Mokab Farid. Ya, mungkin Dami kot bukan? Dami, yes. Yes, Dami untuk pengurusan Faraid ini bolehlah WhatsApp kepada nama dan juga nombor kontak yang saya masukkan dalam chat tu. So alhamdulillah hari ini tamatlah sudah kita punya perkongsian pada hari ini. InsyaAllah di hari akan datang kita akan panggil lagi ke awal supaya ilmu ni sentiasa dikongsikan sama ada ejen baru dan juga lama. Ejen baru mungkin satu ilmu yang baru, tapi ejen yang lama itu sebagai satu ilmu yang senang untuk kita faham. Seandainya kita mendengar talimat-talimat sebegini berkenaan dengan pembahagian harta pusaka, 2 kali 3 kali akan memberi kefahaman yang lebih mendalam. So dengan itu alhamdulillah kita akan tangguhkan kita punya kelas pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi yang lain dan tajuk-tajuk yang lain. Seandainya ada sebarang kekurangan, saya mohon ampun dan maaf, dan yang baik itu datang dari Allah. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ilmu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam.